TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, pengacara anda. Seperti biasa, setiap hari kita akan membincangkan topik-topik dari subjek-subjek teras mengikut silibus pelajaran yang terkini. Hari ini menariknya penuh meja kita dekat teras pada hari ini. Nisa sendiri tak sabar nak berbincang dengan cikgu, nak mengulang kaji apa mata pelajaran ataupun topik kita pada hari ini. Sebelum tu, Nisa nak ingatkan untuk kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Kita harus bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan sabun dan air serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan apabila anda sudah berada di dalam situasi ataupun kawasan yang luas, tidak ada orang sekeliling anda ataupun anda nak makan dan perlu membuka topeng muka, jangan lupa untuk menyimpan topeng muka anda di dalam bekas yang bersih supaya kita boleh kembali menggunakannya. Itu kalau mas anda masih bersih. Kalau dah kotor, jangan lupa untuk tukar kepada pelitup muka yang baharu dan jangan lupa penggunaan tidak melebihi selama 8 jam. Jadi kita boleh ketepikan topeng muka kita dan kita kembali kepada aktiviti kita pada hari ini di mana subjek kita adalah matematik tahap 2. Nisa tak sabar sebab ada banyak barang-barang yang berwarna-warni dan menarik di hadapan Nisa. Kita akan berbincang mengenai topik kita iaitu isi padu pepejal. Kita nak memfokuskan kepada kubus dan juga kuboid. Agak-agaknya rakan-rakan yang di rumah, siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan guru yang akan bersama dengan kita iaitu Cikgu Fariza dari SK Desa Pandan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Kita bersemangat sikit Cikgu pada hari ini. Kena ceria-ceria, maklumlah hari Minggu dan kita ada topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Saya kira topik yang sangat menarik. Maklumlah hari Minggu kita santai-santai. Jadi kita pun nak belajar perkara-perkara yang orang kata apa, seronok-seronok je Cikgu kan. Saya kira kita akan ada aktiviti hari ini Cikgu. Ya, betul Nisa. Sekali lagi topik kita, subjek kita adalah matematik tahap 2 dan topik kita hari ini Cikgu, kita akan membincangkan mengenai isi padu pepejal, khususnya kubus dan kuboid. Cikgu, saya ada soalan boleh? Boleh. Belum apa-apa dah tanya soalan ni. Apa itu isi padu Cikgu? Apa yang dimaksudkan dengan isi padu? Okey, isi padu tu bermaksud ruang yang diisi ataupun ruang yang dipenuhi. Itu Nisa maksud dia. Ruang yang diisi atau ruang dan yang dipenuhi. Ruang yang dipenuhi. Baiklah, saya sebenarnya tidak berseorangan. Ya, saya sebenarnya nak ajak rakan-rakan saya untuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Jom kita mempersilakan rakan-rakan dari SK Desa Pandan Kuala Lumpur. Selamat pagi adik-adik. Hai. Selamat pagi. Hai. Selamat pagi. Jom kita berkenalan Cikgu dengan rakan-rakan kita. Kita boleh mulakan dengan adik bertudung putih. Siapa namanya? Silakan. Nama saya Zahrina Sofia. Zahrina. Okey, baiklah. Seterusnya adik yang sebelah Zahrina tu yang berbaju bertudung biru, ada vest warna ni. Silakan. Nama saya Nurkisha Imani. Baiklah, terima kasih Kisha. Seterusnya abang pengawas berbaju biru kita, silakan. Nama saya Zihnin Hafiz. Hafiz. Okey, baiklah, terima kasih. Seterusnya adik Alif ya tadi, silakan. Nama saya Alif Imran binti Ibrahim. Alif Imran. Baiklah, seterusnya adik bertudung biru yang di bawah tu, siapa namanya? Nama saya Nuraina Huda binti Muhammad Faisal. Baik, terima kasih Nuraina. Dan terakhir sekali adik berbaju ungu, silakan. Nama saya Ali Rifki bin Muhammad Syakban. Baik, terima kasih adik-adik. Tak sabar kita nak belajar pada hari ini. Semua okey? Pagi ni dah sarapan? Sudah. Dah sarapan. Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa thumbs up dua-dua.
Ya, bersemangat cikgu. Saya suka nak tengok adik-adik kita ni bersemangat dah pakai baju sekolah walaupun hari ni hari Minggu. Tak mengapa, kekalkan semangat ini sehingga ke sekolah nanti dan jangan lupa adik-adik di sekolah kekal menjaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh mulakan dengan sedikit pengenalan mengenai topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Ya. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ya. Saya nak memberi 2 rangkap pantun. 2 rangkap pantun. Silakan cikgu. Di sini ya. Okay. Pantun isi padu pepejal ya. Okey, sebako sengkuang bekal kelasi. Hati gundah berubah anjal. Kuantiti ruang penuh diisi. Definisi mudah isi padu pepejal. Ya. Ikutan makmum si lebay bujal. Menghadap mimbar berlalu pergi. Formula umum isi padu pepejal. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Ya, pantun yang telah diisi dengan input kita pada hari ini dan kita akan belajar sepanjang 1 jam kita bersiaran. Baiklah, sebelum tu cikgu, saya ada video nak dikongsikan. Okay. Apa kata rakan-rakan kita mengenai topik kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Hari ini saya mau menceritakan tentang keyboard. Adakah semua tahu tentang keyboard? Ini adalah keyboard. Keyboard adalah satu daripada kumpulan 3 dimensi. Keyboard mempunyai ukuran yang berlainan dan mempunyai 3 pasang satah, 8 bucu dan 12 sisi. Adakah keyboard mempunyai ruang? Ya, keyboard mempunyai ruang. Isi padunya adalah panjang, darab tinggi, darab lebar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hari ini saya nak menceritakan tentang kubus. Anda tahu apa itu kubus? Tak tahu? Kubus mempunyai 6 permukaan yang sama, iaitu panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Kubus terdiri daripada gabungan segi 4 sisi sama. Cara mengira isi padu kubus ialah panjang, darab lebar, darab tinggi. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Sekian daripada saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih adik-adik kita yang berkongsi mengenai kubus dan juga keyboard panjang, lebar, tinggi. Ulang 2 kali dah boleh ingat. Baiklah cikgu, jom kita mulakan dengan pelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, mula-mula cikgu akan kaitkan dulu dengan pengetahuan sedia ada murid, iaitu kita akan bermula dengan perimeter, luas dan isi padu cecair. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apa maksud perimeter? Siapa yang nak jawab? Apa itu perimeter? Silakan. Perimeter adalah hasil tambah ukuran sekeliling. Hasil tambah ukuran sekeliling. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Bagus Ali. Okey, tahniah Ali. Alright, soalan seterusnya ialah siapa boleh beritahu cikgu apakah itu luas? Siapa boleh jawab soalan cikgu? Luas tu apa? Sila Nuraina. Saya. Ya. Luas adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Betul cikgu? Betul ke Aina? Cuba, ada sesiapa nak bantu Aina? Ada sesiapa nak bantu? Saya rasa itu formula lain cikgu. Tak apa. Kalau salah tak apa, kita sama-sama belajar. Betul. Ada rakan yang nak bantu? Ada sesiapa nak bantu? Ya. Sila. Alif Imran ya, silakan. Alif. Luas ialah panjang, darab, lebar. Panjang, darab lebar. Terima betul. kasih Alif bantu Nuraina. Bagus Alif. Okey, Ya. panjang dan lebar. Dan ia memang melibatkan hanya luas permukaan sahaja. Baik. Alright, seterusnya saya nak tunjukkan isi padu cecair pula. Pagi-pagi cikgu nak hidang air dekat saya ke ni? Okey. Okey. So ini adalah sebotol air mineral yang memang kita tahu isi padu cecairnya ialah 500 ml. Betul. Okey. Jadi apabila saya tuangkan ke dalam silinder penyukat ini, okey, saya nak tanya pada anak murid saya. Alright. Apabila cikgu tuangkan air ini ke dalam silinder penyukat, adakah ia memberi isi padu yang sama dalam silinder seperti dalam botol ini? Sama atau tidak? Sama. Sama ya. Sama. Bagus. Okey. Kenapa sama? Kenapa sama? Ya, silakan.
Kerana cecair mengikut bentuk gelas. Cecair mengikut bentuk gelas. Okey, lebih tepatnya cecair mengikut bentuk yang diisi. Ya. Jadi tak kira dalam botol yang kecil atau dalam bekas yang besar, kalau asal dia memang 500 ml, jadi kalau kita isi dalam silinder penyukat, dia tetap juga mendapat 500 ml. Ya, maknanya isi sukatan dia tak berubah walaupun bekas tu bentuk petak ke, Ya, panjang betul. ke. Baik. Ramai murid yang terpedaya Ya. bila tengok bekas yang besar, apabila dimasukkan dalam kemas air dan bekas yang kecil, Ya. dia kata, cikgu, air tu tak sama isi padunya. Saya kata, kenapa? Sebab yang tu bekas kecil. Tapi bila kita buat beberapa eksperimen di sekolah, maka murid tuang sendiri, buat sendiri, dia akan discover. Dia akan nampak. Dia akan nampak rupanya tidak sendiri. berubah. Ya, Contoh sama macam saja. cikgu boleh pegang bekas tadi, botolnya sedikit kecil berbanding bekas silinder. Ya. Jadi mungkin bila orang nampak bekas yang lebih besar, nampak air itu sedikit. Ya. Dalam botol air, air itu penuh. Jadi sebenarnya isi padu sukatan air itu kalau 500 ml tidak berubah kalau dipindah ke bekas lain. yang lebih besar pun. Ya, baiklah. Kita nampak aja macam dia sedikit kan Ya, sebab betul. bekasnya besar. Dipengaruhi dengan saiz besar tu, Ya, saiz bekas tu betul. sendiri. Baiklah. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan sebuah bongkah. Okey, siapa boleh beritahu cikgu ini bongkah apa? Siapa boleh beritahu? Berebut nak jawab. Okey. Siapa? Kubus. 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 Bagus. Okey. So ini adalah kubus. Okey. Kubus terdiri dari, kalau ini bongkah kubus, ini adalah panjang. Okey, lebar. Dan ini adalah tinggi. Okey, jadi selepas ini saya akan bercerita tentang mencari isi padu kubus dan cuboid melalui aktiviti kita yang berikutnya. Ya, mencari isi padu kubus dan cuboid, itulah dia topik kita pada hari ini. Dan nak diingatkan kepada penonton di rumah, adik-adik yang di rumah, kalau turut bersama-sama menonton kami pada hari ini, jangan lupa sediakan pen dan kertas, dan juga kalau ada bentuk-bentuk di rumah, boleh sama-sama kita beraktiviti. Yang di rumah boleh dibantu oleh ibu dan bapa atau abang dan kakak. Bolehlah buat aktiviti bersama keluarga di pagi minggu ini. Kita berehat dahulu, cikgu ya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kekal fokus bersama kami di teras Didik TV KPM. Kalau anda lihat jawapan pada soalan trivia tadi, itu adalah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, di mana formula untuk mengira isi padu pepejal. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebelum kita terus ke dalam rumus isi padu kubus dan cuboid, okey, kita kena ketahui dulu bagaimana formula tu diterbitkan. Baik. Alright, so kita akan mula-mula saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah kata kunci bagi hari ini, iaitu isi padu. Okey, isi padu. Okey, isi padu. Baik. Alright. Okey, so sekarang ni kita akan buat sedikit aktiviti pada pagi ini. Jom cikgu. Alright. Okey, ni saya dah ada sediakan untuk Nisa. Okey. Di sini Saya adalah di sini, ya. Baik. Ni saya alihkan dulu sedikit. Jatuh. Sorry. Tak mengapa. Adik-adik yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu rakan-rakan dari SKD Sepandan, boleh bersedia. Mereka dah ada bahan-bahannya ke? Ya, dah ada dah. Tak apa, saya tarik ke sini cikgu ya. Maklumlah boleh. kita kena jaga SOP. Betul. Saya dekat sini. Baik. Okey. Alright. So dekat sini
ini, Ya. kalau di sekolah kami dibekalkan dengan kubus 1 unit padu. Baik. Okey, memang kecil lah yang ini. Kecil. So saya akan menggunakan yang lebih besar dengan beranggapan bahawa ini adalah 1 unit padu. Okey. Saya tak nak guna yang kecil ni sebab nanti kita tak berapa nampak ya. Betul. Alright. So kita dah beranggapan tadi bahawa ini adalah 1 unit padu. Okey, jadi kalau saya gabungkan, saya satukan dia. Ya. Okey. Okey, kita sambung. Alright, tadi saya dah sebut beranggapan bahawa ini 1 unit padu. Jadi kalau 3 ini bongkah keseluruhannya, apakah isi padunya Nisa? Kalau isi padu dia 3 lah. 3. Kalau satu isi padu. 1 kalau unit 3, padu. 1 unit padu. Kalau 3 unit padu. Yes, betul. So kalau 3 maknanya 3 unit padu. Okey, kalau saya gabungkan lagi, okay, kali ini saya nak ajukan pada anak murid saya. Okey, murid-murid semua tengok ya. Okey, cikgu akan kira. Ingat ya, kita beranggapan bahawa ini 1 unit padu. Okey, so cikgu dah gabung siap-siap kat sini. Okay, cikgu akan kirakan berapa bongkah kubus yang cikgu gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi apakah isi padu seluruh bongkah ini? Okay, siapa nak jawab? Berapa? Okey, Zahrina. 6 unit isi padu. 6 unit. 6 Okey. unit. Mungkin Zahrina tak jelas kot cikgu kira tadi. Okey, tak mengapa. Cikgu kira lagi sekali ya. Okey, Alif. Alif nak cuba? Silakan Alif. 8 unit padu. 8 unit padu. Okey, bagus Alif, bagus Zarina. Terima Tak kasih. mengapa. Kalau salah tu tak mengapa sebab Proses pembelajaran. itu adalah proses pembelajaran. Ya, betul. Okey, yang penting kena berani dan yakin pada diri sendiri. Betul. Jangan malu untuk membuat kesalahan ya, Ya, cikgu. betul. Sebab kalau kita tak buat salah, kita tak tahu yang kita belajar sesuatu. Ya, betul. Okey. So sekarang kita dah dapat yang ini. Ya. Alright. Jadi sekarang saya nak perkenalkan pula cara-cara nak mendapatkan formula tu sendiri, Baik. rumus dia sendiri. Baik. Okey, di sini saya nak minta murid-murid bersama-sama juga semua dah bersedia dengan bongkah kubus. Semua dah ada ya bahan-bahannya. Okey. Untuk aktiviti kita yang di rumah pun boleh guna apa-apa barang yang ada di hadapan anda. Okey. So kat sini saya akan mencantumkan satu persatu untuk membentuk sebuah kubus. Baik. Okey. So saya akan cantumkan ni. Yang ni saya ada 8. Okey. Yang ini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, saya akan cantumkan semua. Perkara ni memang akan ambil masa yang lama. Ya. Okey, kalau di sekolah pun, tapi yang penting budak faham. Murid-murid kita faham konsep tu. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan bongkah saya yang telah siap disambung-sambungkan. Ya. Okey. So di sini adalah bongkah saya yang sudah siap disambung-sambungkan. Okey. Murid-murid boleh tunjukkan bongkah kamu yang dah siap? Bongkah masing-masing. Ada yang dah Masing-masing tunjuk siapkan? ya. Boleh angkat tunjukkan di Boleh skrin. angkat tunjukkan ya. Wah, cantiknya sangat berwarna-warni menarik. semua. Mereka semua menguna bahan sendiri. Ya. Ada yang guna Lego. Wow. Saya nak cuba juga. Tak apa, sementara Nisa lakukan ni. Boleh. Silakan cikgu. Okey, so daripada sini, okey, kita dah tahu bahawa di bawah ini adalah panjang. Di sisi ini adalah lebar. Lebar. Dan tegak ke atas adalah tinggi. Okey, saya ulang. Panjang, Panjang. lebar, okey, tinggi. Okey. Panjang, lebar dan Panjang, tinggi. lebar, tinggi. Ya. Okey. So sekarang ni kita dah tahu panjang, kedudukan panjang, lebar dan tinggi. Kita belum lagi masuk ke dalam rumusnya. Ya. Okey, sekarang kita nak kira sebab tadi saya ulang, Ya. kita mengatakan beranggapan bahawa ini adalah 1 unit padu. Alright. Baik. So saya hendak minta Nisa Ya. cuba kira Okey. berapa saya punya bilangan kubus ni. Bilangan. Ah. Panjang dia satu. Kita tak payah guna formula lagi. guna formula. Kira je. Okey, macam yang Nisa dah siapkan, tak apa, tunjukkan kubus Nisa tu. Ada sikit lagi keyboard. cikgu nak siapkan. Okey, boleh. Tak apa, kita guna cikgu punya je lah. Boleh. Okey, saya tunjukkan saya punya. Ya. Okey, yang ini ada 4. Ada
sebuah kubus yang telah siap digabungkan. Okey. Jadi kita nak kirakan isi padu kubus ni, cara dia ialah kita dah sedia maklum ini panjang, lebar dan tinggi. Kita dah sebut dah tadi bahawa beranggapan ini adalah satu unit padu. Okey, nak mengiranya kita boleh cabut, okey? Satu, kita kira balik. Satu daripada sini ya. Dua, tiga, empat, lima, 6, 7 dan 8. Jadi apakah isi padu bongkah kubus saya tadi? 8 unit. 8 unit Padu. Padu, 8 betul unit padu. Nisa. Saya dah siap dah cikgu. Okey, bagus Nisa. Alright. Sekarang cuba Nisa pula berikan. Okey. Apakah isi padu bongkah kubus Nisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita kan, kalau ada advance tu terus darab je. 9 darab 3, 27 unit padu, cikgu. 27 unit padu. Ya. Okey, betul. Tahniah Nisa. Alright, so murid-murid ada tak yang nak bagi tahu saya kubus dan cuboidnya? Siapa boleh kongsikan? Yang dah siap tadi? Kubus atau cuboid masing-masing. Okey, Huda. Silakan. Okey, cuba beritahu cikgu apakah isi padu kubus kamu? Tu bentuk kubus ke cuboid? Cuba Huda tunjukkan pada kamera. Kubus. Kubus. Okey, berapa isi padu kubus Huda? Tadi masa Huda sambung-sambungkan, okey, berapa Huda dapat? Berapa bilangan? 4 darab 4. Okey, cikgu nak minta bilangan kubus. Bilangan kubus yang digunakan. Berapa 64. bilangan digunakan? Ya. 64. 64. Okey, maknanya 64 unit padu. Okey, bagus Huda. Okey, ada murid lain nak kongsi Siapa lagi kubus nak atau cuboid kongsikan? mereka? Kisha nak kongsikan? Silakan Kisha. Tunjukkan Kisha punya. Okey, Kisha buat cuboid ke kubus? Cuboid. Cuboid. Okey. Alright, so berapa bilangan kubus yang kita beranggapan satu unit padu, berapa bilangan kubus yang Kisha gunakan untuk membentuk cuboid tersebut? 69. 69. Jadi maknanya isi padu cuboid Kisha ialah 69 unit padu. Okey, bagus anak murid cikgu. Terima kasih Kisha Terima kongsikan. kasih Kisha, terima kasih Huda. Okey, jadi kita dah faham dekat sini ya. Jadi tak kisahlah dia bentuk apa pun, berapa banyak, besar ke, kecil ke, okey, dia tetap cara dia adalah berdasarkan satu unit padu kubus tersebut. Baik. Okey. So sekarang ni kita nak pergi kepada, ada tak cara lebih mudah untuk kita nak kira? Macam ni kita nak kira satu kan. Macam Nisa pun nak kira pun nak kena kira satu. Nak tengok berapa tinggi dia. Ya. Ada tak cara lebih mudah murid-murid rasa? Untuk kira ni selain daripada tadi kita kira satu-satu kan? Ya. Okey, sekarang ada tak cara lebih mudah untuk kira isi padu kubus dan cuboid ni? Siapa nak kongsikan? Siapa nak jawab? Ya, Alif. Silakan Alif. Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, bagaimana Alif dapat panjang, darab lebar tu? Dari mana Alif dapat? Alif boleh tunjuk dekat Alif punya tunjuk kat kamera tu. kubus ke cuboid? Cuboid. Cuboid. Silakan. Okey. Macam mana Alif boleh dapat panjang dan lebar tu? Macam mana Alif boleh dapat panjang, darab, lebar? Okay, tunjukkan di mana panjangnya, di mana lebarnya pada cuboid Alif. Panjang dia sini, Okey. lebar dia sini, Okey. Tinggi? tinggi dia sini. Okey, so panjang dengan lebar tu dari apa sebenarnya? Panjang dan lebar tu. Bucu.
Dia mungkin tak faham soalan Sisi, saya. cikgu. Sisi dia. Betul, Okey. cikgu. Oh, ni betul lah saya panjang jawab. ni. Ya, betul Ya. Nisa. Panjang, lebar, tinggi ni adalah sisi pada sebuah Sisi kubus. pada sebuah Okey, kubus. panjang dan Ya. lebar ni adalah sebenarnya daripada formula luas. Baik. Okey. Ya. So kita tahu luas tu adalah menunjukkan luas permukaan. Ya. So bila ada satu permukaan kita dah dapat satu luas permukaan di sini. Okey, jadi kat sini ada berapa lapisan permukaan? 1, 2, 3. Cikgu, saya pasti yang di rumah pun sedang sama-sama dengan kita beraktiviti membina kubus atau cuboid ataupun mungkin mereka tengah mengira apa-apa barang yang ada di hadapan mereka. Jadi jom kita kembali pula dah kita terus beraktiviti. Saya nak berehat dahulu. Jom cikgu. Okey, jom. Kita pergi minum kopi dulu ke ya. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Fariza dan juga rakan-rakan dari SK Desa Pandan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, tadi kita tinggalkan rakan-rakan kita di rumah dengan macam mana nak dapatkan isi padu dengan lebih mudah. Macam mana tu Cikgu? Okey, jadi kita sambung balik. Ya. Alright, tadi saya menyebut tentang luas permukaan ya. Baik. Okey, dalam formula isi padu tu tadi dah disebut ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi panjang dan lebar tu adalah sebenarnya formula luas. Ya. Okey, luas merujuk pada luas permukaan. Jadi pada kubus besar, bongkah besar ini ada 3 lapisan. Okey, 3 lapisan permukaan yang sama. Okey, jadi kita katakan panjang, darab, lebar, okey, tah luas 1. Ya. Okey, katalah ni 3 dengan 3. Jadi 3 darab 3 9. 9. Okey, so 9 tambah 9 tambah 9. Jadi akan dapat 27 cm padu. Okey, unit padu. Unit Kita masih padu. unit padu. Okey, 27 unit padu. Okey, kita dah tahu bahawa tambah berulang itu adalah darab. Darab. Okey, so jadi 3, okey, panjangnya 3, darab lebarnya 3 juga. So ada berapa lapisan? Apa tingginya? 3. So 3 darab 3 darab 3. Dia macam tu. Itulah keluarnya rumus isi padu kubus dan cuboid. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, so kalau 3 darab 3 ialah 9. 9 darab 3 ialah 27 unit padu. Ya. Okey, so kita boleh lihat di sini ya. Silakan Cikgu. Okey, pada gambar rajah ini, walaupun ini kubus, yang ini cuboid, tapi kedua-duanya menggunakan formula yang sama juga. Ya. Iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, sama juga di sini. Okey, ini panjang, lebar dan tinggi. Okey, saya tunjukkan. Ya. Ini contoh-contoh pengiraannya. Okey, isi padu kubus panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini saya bagi contoh kubus. Okey, panjang kubus ni sama je semua sifat dia. Sisi dia semuanya sama. Panjang. Okey, 5 cm, 5 cm dan 5 cm. Okey, ini pengiraan dia. Okey, panjang, darab lebar, darab tinggi. 5 cm, darab 5 cm, darab 5 cm ialah 125 cm padu. Okey, tadi saya sebut unit padu. Sebab saya tak masukkan lagi mana-mana ukuran. Bila kita dah masukkan ukuran, barulah kita sebut 125 cm padu. 3 kecil ni bermaksud padu. Okey. Dan seterusnya ialah isi padu cuboid. Sama juga formula dia, panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey. Sama juga formula dia. Okey, kita masukkan saja panjang 10, lebarnya 4,
tingginya 6. Okey, so 10 darab 4 ialah 40. 40 darab 6 ialah 240 cm padu. Okey. Ini contoh-contoh pengiraannya. Yang asas lah orang kata. Okey. Jadi kita cuba kepada pengiraan. Okey, saya nak beri pada Nisa dengan anak murid untuk cuba jawab. Boleh? Boleh, Okey. cikgu, tak ada masalah. Alright. Berapakah? Okey, anak murid semua bersedia? Jom kawan-kawan, bersedia soalan cikgu. Alright. Berapakah isi padu kubus ini? Okey, kubus ini mempunyai panjang sisi 3 cm. Okay, kalau kubus maknanya setiap sisi dia sama. Sama, ya betul. Kalau kubus, setiap sisi dia semuanya sama panjang. Okey, ukuran sisi ini ialah 3 cm. Maknanya lebar dia sama, tinggi dia pun sama. Jadi agak-agak berapa isi padu kubus ni? Rakan-rakan ada yang dah sudah ke? Ada yang dah Nisa sudah, tak nak terus tunjuk dulu tunjuk. jawapan Nisa. Nisa nak tunggu kawan-kawan dulu, boleh? Tutup dulu. Mereka masing-masing tengah mengira. Ada yang dah siap ke jawapannya? Fokus masing-masing anak murid cikgu ni memang anak murid di sekolah. Okey, Zarina dah siap. Okey, Zarina dah siap, silakan. Okey. Berapa Zarina? Zarina boleh bacakan kepada kita. 27 cm padu. Okey, jadi kita lihat ya pada jalan kerja Zarina. Zarina tunjukkan lagi sekali. Okey, terima kasih Zarina. Okey, so kita lihat ya, formula tu dia memang ditulis panjang, darab lebar, darab tinggi ataupun kita gunakan singkatan P darab L darab T. Okey, dan kita masukkan ukuran 3 darab 3 darab 3. Sama dengan 27 cm padu. Kita nak tengok jawapan rakan-rakan yang lain. Okey, bagus Zarina. Terima kasih Zarina. Yang lain boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Tunjuk aja. Ada yang siap lukis. Bagus. Alif dan Ali, Kisha boleh tunjukkan di skrin berapa jalan kira, bagaimana anda mengiranya. Semua betul, panjang, darab lebar, darab tinggi. Ya, Zinin pun sama, dah dapat. Ya, terima kasih Ali. Alif Imran, okey. Alif Imran boleh tunjukkan jawapan. Tak apa. Saya kira semua dah memahami konsep kita. Saya pun, jawapan saya agak-agak betul tak cikgu? Betul Nisa. Okey, tahniah pada semua. Alhamdulillah. Okey, kita cuba pula dengan soalan yang berikutnya. Ya. Okey, yang kedua. Okey, cikgu bagi gambar cuboid. Okey, ukurannya panjang ialah 10 cm. Lebarnya 3 cm. Tinggi 5 cm. Okey, cikgu ulang. Panjang 10 cm. Lebar 3 cm. Tinggi 5 cm. Apakah isi padu cuboid ini? Dan formulanya masih menggunakan formula yang sama, Ya, iaitu betul. panjang, darab Darab lebar, lebar, darab tinggi. Okey, Zarina dah siap juga Zarina dulu. dah siap. Okey. Sila bacakan Zarina. 150 cm padu. Berapa tu? Padu, betul. Betul cikgu? Betul Zarina. Ya, yang Zarina lain jawab betul. Yang lain boleh tunjukkan jawapan. Kita nak tengok jawapan rakan-rakan yang lain. Zinin boleh bacakan jawapan Zinin tak? Saya rasa ada sedikit. Ya. Sila bacakan. Panjang, darab lebar, darab panjang. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Ya. Okey. 10 cm. 150 cm. CM apa? Sentimeter apa? Padu. Padu. Ya. Okey, cuma cikgu nak tegur Zihnin. Ya. Dekat jawapan dibentuk lazim tu betul 150. Tolong baiki Zihnin. Dia tertinggal kosong. Ya. Sebab murid-murid ni kadang dia nak cepat sangat dia cuai. Ya, jawapan dah betul. Baik. Bagus tahniah. Zihnin. Very good. Ya, saya kira yang lain pun dapat jawapan yang sama ya, rakan-rakan Ya, yang betul. lain. Ya, mereka juga dapat 150 cm padu. Baiklah.
Nampaknya mereka dah faham konsep pengiraan isi padu ni, cikgu. Ya, betul. Sebab sebenarnya isi padu ni mudah. Tapi cuma murid kena lebih kepada sifir dah sepatutnya. Baik. Dia kena hafal sifir. Okey, kita tengok pada jalan kerja. Okey, isi padu cuboid ialah 10 cm, darab 3 cm, darab 5 cm bersamaan dengan 150 cm padu. Okey, so kita tengok pada jawapan Nisa. Saya betul. Betul, Nisa. Tepat sekali. Dapat berapa bintang, cikgu? 5 bintang. 5 bintang. Baik. Okey, so kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Kita dah mengakhiri slide kita ke, cikgu? Tak apa, mungkin kita boleh kira bahan yang ada di hadapan kita, cikgu. Betul. Okey. Alright, sekarang cikgu akan bagi soalan secara lisan. Ya. Alright. Baik. Okey. Yang di rumah boleh sama boleh ambil turut kertas, sama kira. Kita kira sama-sama menggunakan soalan yang cikgu akan beri. Okey. Baik. Alright, kat sini adalah sebuah cuboid. Okey, anak murid cikgu semua dah bersedia. Okey, ini adalah sebuah cuboid. Okey. Panjang dia ialah 5 cm. 5 cm. Okey. Lebarnya 4 cm. Tingginya 3 cm. Okey, berapakah isi padu cuboid ini? Baik, kita ulang kembali soalan untuk rakan-rakan di rumah sama-sama mengira dan beraktiviti dengan kita, di mana cuboid yang cikgu tunjukkan tadi panjangnya adalah 5 cm, lebar dia 4 cm dan tinggi 3 cm. Jadi jom kita kira menggunakan formula ataupun rumus panjang darab lebar darab tinggi. Jadi 5 darab 4 darab 3. Alamak. Agak-agak yang di rumah dapat tak jawapan Okey. Ada tak yang dah siap? sama? Cikgu, sebelum semua dah kita siap. Okey. kongsikan jawapan adik-adik ataupun mungkin yang di rumah pun nak tahu betul atau tidak jawapan yang mereka dapat, kita berehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ke teras di Didik TV masih bersama Cikgu Fariza. Tadi kita ada tinggalkan anda dengan soalan di mana Cikgu Fariza meminta rakan-rakan dan juga yang di rumah boleh sama-sama mengira objek yang diberikan adalah dengan panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm dan tingginya 3 cm. Jadi kita kira sama-sama isi padu. Saya rasa kawan-kawan kita di sini dari SK Desa Pandan dah ada jawapannya. Sila tunjukkan jawapan masing-masing. Boleh tunjukkan. Alif Imran? Tak berapa nampak. Ya. Zihnin, cuba rapatkan sikit lagi. Padang. Okey. Okey. Silakan. Tak apa, boleh teruskan mengira. Okey. Yang sekarang ni Zihnin punya betul. Okey, 60 cm padu. Ya. Okey, yang Zahrina punya betul. Cuma cikgu nak tanya Zahrina, yang itu 60 cm padu ke persegi? Cik tak berapa jelas tulisan tu. 2 atau 3 yang kecil tu? Padu. Padu. Okey, cuba ya. baiki tulisan. Buat 3 tu dengan lebih jelas. Ya. Ya, 60 cm padu. Okey, Alif, cuba tunjukkan pada cikgu. Alif tengah tulis lagi ke? Alif tengah tulis lagi. Tak apa, Okey, tak apa. tak apa. Kisha, boleh tunjukkan? Ya. Okey, Kisha, betul. Alright. Huda punya pun betul, 60 cm padu. Ya. Ali, okey betul juga 60 cm padu. Okey, semua betul.
Saya nak Okey. tunjuk jawapan saya juga. Betul tak cikgu? 60 cm padu. Betul Nisa. Okey, sekarang saya nak tanya. Ya. Apa yang kurang pada jalan kerja saya di sini jika dibandingkan dengan Nisa? Okey. Murid-murid cuba teka. Apa yang kurang pada jalan kerja cikgu jika dibandingkan dengan Nisa? Agak-agak ada yang hilang ke? Apa yang tak ada kat sini? Siapa boleh jawab? Apa yang tak sama? Cuba Sebab bandingkan. saya nampak ada yang jalan kiranya seperti yang cikgu tulis, ada yang macam Nisa tulis. Jadi kenapa ada perbezaan Apa cikgu? perbezaan kat sini? Mungkin cikgu boleh terus kongsikan kenapa Okey. berbeza. Tak ada murid nak cuba? Mungkin mereka pun tak pasti cikgu. Okey. Ya, tak mengapa. Tak mengapa. Kalau tak pasti tak mengapa Ya. sebab kita belajar ya. Betul. Okey, jadi apa yang tak ada di sini ialah unit sentimeter. Unit sentimeter. Baik. Okey. Jadi apabila kita buat pengiraan, kita mesti tulis unit bersama. Ya. Okey, macam Nisa buat, okey, cm mesti ditulis pada setiap nombor, pada setiap ukuran yang kita tulis. Okey, di sini Ya. juga saya nak tekankan, Baik. apabila kita menulis unit, okey, 3 cm, ya. Allah. Okey, 3 cm. Nombor mestilah jauh daripada unit tersebut. Okey, saya ulang. 10 dengan unit tu mesti jauh. Okey, kita tak boleh tulis rapat-rapat. Ya. Ya. Kemudian okey, macam ni contoh yang kita tunjuk tadi tu, 10 cm darab 3 cm darab 5 cm sama dengan 150 cm padu. Okey, jawapan akhir pun sama, 150 spacing satu ataupun satu aksara. Sentimeter padu. Padu 3 tu mesti ditulis kecil. Contoh macam ni cikgu kan. Kalau Ya. besar ni makna salah lah ya. Ya, betul Nisa. Yang macam ni. Kalau Hai. bersatu salah. Dia kena 3 kecil comel Ya. kat atas. Tetapi yang penting ditulis dengan jelas. Ya, betul. Itu yang tadi ada yang cikgu suruh betulkan. Kalau Ya. yang tak jelas tu baik tulis dengan jelas Ya. supaya orang kata apa, jawapan kita tu nampak. Ya. Isi padu. Sebab bila kita tulis dengan jelas, orang tahu bahawa ini mengira isi padu, Isi padu. kubus dan cuboid. Kalau tersalah atau tulis cuboid. nampak macam nombor 2 dah jadi apa cikgu? Persegi. Itu dah Persegi. menunjukkan luas permukaan. Ya, itu topik lain pula. Itu InsyaAllah dah kita topik akan lain. belajar nanti. Tidak Memang tak lama samalah lagi. rumus untuk isi padu pepejal. Ya, saya kira yang di rumah pun mesti sekarang mereka tengah mencari-cari bahan di hadapan mereka. Kotak ke, tupperware ke, kan, bekas plastik dan sebagainya. Ukur panjang, lebar, darat dan tinggi untuk mengira isi padu sesuatu barang tersebut. Tak apa, teruskan beraktiviti di hujung minggu sambil kita ulang kaji. Nanti kembali ke sekolah, cikgu tanya, dah boleh jawab. Saya cikgu. Macam tu, dengan yakinnya. Yang penting kita ada semangat nak belajar. Kalau salah jawapan, tidak mengapa. Baiklah cikgu, sebenarnya saya sangat seronok dengan aktiviti kita pada hari ini dan saya kira rakan-rakan kita pun sangat aktif untuk orang kata apa, bersoal jawab dengan kita dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir untuk topik kita pada hari ini iaitu isi padu pepejal kubus dan cuboid. Silakan cikgu. Baiklah Nisa. Okey, apabila kita mengira isi padu kubus atau cuboid, murid-murid kena ingat ya, formulanya adalah panjang darab lebar darab tinggi. Murid ingat tu ya, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, itu adalah formula isi padu kubus dan cuboid. Okey, jangan murid terkeliru dengan luas. Luas hanya melibatkan permukaan sahaja. Baik. Okey, isi padu kubus dan cuboid ini melibatkan ruang yang diisi, ya, ruang yang diisi di bahagian dalam. Sebab tu kita ada panjang, darab lebar, darab tinggi. Dia ambil kira semua. Ya, murid-murid, jadi cikgu harap kamu semua dapat memahami apakah itu isi padu kubus dan cuboid dan mengetahui bahawa formula dia ialah panjang darab lebar darab tinggi. Ya, terima kasih Cikgu Fariza dan juga terima kasih rakan-rakan dari SK Desa Pandan. Zini dah bertepuk tangan. Ya, baiklah. Itu bukan Zini, itu Ali. Maaf, salah pula rakan-rakan kita. Baiklah, kita nak kekal mengingatkan adik-adik yang kembali ke sekolah, yang akan kembali ke sekolah untuk kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan, ikut arahan pihak sekolah untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 agar kita sentiasa selamat. Hashtag kita, jaga kita dan jangan lupa untuk sentiasa
mengulang kaji agar lebih memahami konsep dan mudah untuk adik-adik buat aktiviti ataupun buat latih tubi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton kami selama 1 jam bersiaran. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Jom adik-adik kita lambai rakan-rakan di rumah. Bye. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Bersama saya Adik Rashid untuk kita kongsikan tips tentang motivasi, inspirasi dan pembangunan diri. Pada hari ini saya akan kongsikan tips cara membangunkan keyakinan diri. Kenapa keyakinan diri ini penting adalah untuk kita terus bergerak dan bergerak maju. Okey, tips yang pertama adalah fikirkan kejayaan dan jangan sesekali fikirkan kegagalan, apatah lagi sebelum kita bertindak. Tukar cara pemikiran kita daripada saya gagal atau saya tidak boleh berjaya kepada saya akan berjaya dan saya boleh berjaya. Sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah atau satu-satu perkara yang berat, kita tukar pemikiran kita daripada saya pasti boleh mengatasinya kepada saya akan gagal atau tidak boleh mengatasinya. Okey, sahabat sekalian, tips yang kedua, sentiasa ingat bahawa diri kita adalah lebih hebat daripada apa yang kita fikirkan. Jadi, jangan sesekali merendahkan diri kita sendiri. Sentiasa memberi ruang dan peluang kepada diri kita untuk bertindak lebih baik. Didik TV KPM